putih kamera. Salah. Bismillah. Okay, tak putih kamera bro. Set. Putih kamera. Connection not available. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua sahabat-sahabat Syahbudin Omar, nama Syahbudin orang panggil Salim. Jauh orang apa ni, kita akan buat sedikit promosi pada hari ini sebelum kita menunaikan solat Jumaat pada hari ini 18 bulan September 2020, yang mana hari ini kita akan buat sedikit promosi kepada semua muslimin dan muslimin. Yang muslimat ni kita tak tahulah depa boleh mai ke Jumaat ni ataupun tidak kan. Jadi kita nak buat promosi kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini PAS Kawasan Bagan, anjuran antara PAS Kawasan Bagan punya inisiatif dan juga cawangan-cawangan yang terlibat di seluruh dan semua aktivis-aktivis masyarakat yang berhimpun di masjid masing-masing di seluruh dalam Parlimen Bagan. Hari ini kita mengadakan kaunter SPR untuk mendaftar mengundi. Kita sediakan kaunter daftar mengundi pada hari ini 18 hari bulan September 2020, yang mana daftar mengundi ini kita buka kaunter dia di seluruh 7 buah masjid di seluruh Bagan, seluruh Batuas, dalam Parlimen Bagan, seluruh Batuas. Saya sebut nama-nama masjid bermula daripada hujung Bagan Dalam, Masjid Abdul Kadir, Masjid Bagan Dalam, Masjid Abdul Kadir, Masjid Telaga Air, Masjid Mak Mandin, Masjid Sungai Puyu, Masjid Kubang Buaya dan juga Masjid Bagan Jerman. Kita ada 7 buah masjid dalam Parlimen Bagan. Tuan-tuan terpulang kepada tuan-tuan untuk mendaftar mengundi. Tak semesti yang daftar mengundi di sini undi di sini tak. Dia ikut alamat. SPR akan ikut alamat dalam IC. Kalau tuan-tuan orang seberang bekerja sini tak berdaftar lagi ke apa, ramai lagi anak-anak muda yang tak berdaftar. 4 juta lebih lagi anak-anak muda tak berdaftar. Jadi hari ini kita minta semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita dah sedia platform. Hari ini kita sedia platform untuk semua kawan-kawan muslimin yang hadir ke Jumaat pada hari ini untuk sama-sama berpeluang untuk mendaftar sebagai pemilih, mendaftar sebagai pengundi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi-pagi Jumaat ni kita bagi tazkirah sikitlah kan. Kita jangan duk kali, kadang-kadang kita pompang kan. Tak kira lah saya sendiri, contoh macam saya sendiri, tak tahu anak saya tak daftar mengundi. Rugi tak rugi? Syahbudin Yahya menang 81 ya. Zahra Teluk Adun Teluk Tawang, Parlimen Tasik Gelugong. Selepas sebelum PRU 14, PRU 13 dia menang 800 ya. Tengok ini undi-undi yang tipis. Sungai Dua. Pok-pok Chauvinist Komunis DAP ni dia menyusun atur perancangan untuk mengambil balik tempat-tempat ni, walaupun bukan dia tak letak calon-calon Cina. Dia tak letak calon Cina DAP komunis. Dia tak letak. Dia akan letak muka-muka Melayu tapi berperangai komunis. Dia letak muka-muka Melayu yang mana Piramli buat gambar Sadin Hasan, muka Melayu macam buang tu. Dia jadi tali barut. Muka Melayu tali barut kepada DAP Chauvinist komunis yang berada di Malaysia. That's why kita nak hari ni kita kena selalu memperingati semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya hari ni kita nak bagi kita musuh ni dia duk bergerak, dia duk buat kerja hari-hari. Betul ni sahabat kita ni Siva Kumar. Sri Kumar kata apa? Ibu bapa pastikan anak-anak daftar mengundi. Nampak? Ini antara orang individu sahabat yang kita doalah insya-Allah hidayah milik Allah. Insya-Allah. Sri Kumar kita insya-Allah. Terima kasih, dia memang memperjuangkan Alif Bata. Yang ni kita nak orang-orang yang ada berjiwa yang lagu ni. Macam Siva Kumar ni, Ridwan T bercakap. Kita tengok bila Ridwan T bercakap pasal isu Dongzong. Isu Dongzong yang mana yang diperjuangkan Persatuan Guru Cina Dongzong ni memperjuangkan hak depa
Yang mereka tak peduli dah. Hang duduk di mana ke, hang pijak bumi siapa, dia tak peduli. Yang ni bangsa-bangsa resis yang kita kata, kita kena ajak mereka dalam PRU15. Kita tak kira MCA ke, IC ke, gerakan ke, mana-mana parti Chauvinis yang mana nak buat, korang ajak nak halang. Nak halang kita melaksanakan perlembagaan Malaysia dalam Malaysia. Kita tak heran tak apa. That's why kita perlu muafakat nasional ni, yang kita perlu memperkasakan lagi muafakat nasional. Kita kena memperkemaskan lagi Perikatan Nasional ni, PN ni, Perikatan Nasional ni, untuk kita berdepan dalam PRU14, PRU15. PRU14 depa dah tunjuk dah depa punya cara untuk tawan negara kita dengan fitnah yang ditaburkan. Dengan fitnah, dengan macam-macam khazanah, penipu demi penipu, pembohong demi pembohong. Dan insya-Allah dalam PRU15 depa dah ada teknologi, depa dah tengok dah. Oh, kita dah berjaya dah. PRU15 kita dah berjaya dah convince otak anak-anak muda kita bagi manifesto yang agak menyebelahi, menyeronokkan anak-anak muda, dan kita boleh tahu satu isu, boleh confuse. Bila kita confuse, kita conquer. Bila kita conquer, kita divide and rule. Kita jangan bagi mereka bersatu padu. Yang ni kerja yang mereka buat. Jadi hari ni kita nak beritahu sahabat-sahabat ini rahmati oleh Allah Subhanahu Taala, kita sedia platform main daftar mengundi. Satu, move on. Lepas tu yang mana platform media maya yang mana macam sahabat-sahabat kita yang menonton, yang share, yang watch party, yang share video ni sebagainya, kita pastikan benda-benda ni spread dalam masyarakat supaya benda-benda ni selalu diingat oleh sahabat-sahabat kita yang sayang akan negara kita. Yang sayang akan negara kita, terlepas kepada puak-puak Chauvinis ni, puak-puak DAP komunis ni, yang kata memang mereka ni resis, bangsa resis yang tak kenang budi duduk di Malaysia. That's why kita harap PRU15 ni kita dapat kuasai Malaysia dengan banyaknya kursi parlimen yang kita nak ajak bangsa-bangsa Chauvinis, komunis, dan juga penyokong kepada bangsa DAP. Penyokong, kita nak beritahu penyokong, tak kira lah hang duduk dalam kategori berniaga ke, kerja ke apa, tak peduli. Hang penyokong DAP saja kita nak ajak. That's why bila hari ni bila kita boleh tumbangkan puak-puak komunis, Chauvinis, penipu ni, kita boleh ajak mereka. That's why hari ni bermula daripada daftar mengundi. Kita kena daftar mengundi dalam ni. That's why kita ada masih lagi setengah jam untuk saya buat live ni, untuk saya hadir. Saya pun nak pergi guide lah sahabat SPR tu yang akan bertugas di masjid yang saya akan lead. Sekali lagi Masjid Abdul Kadir. Saya akan tengok, saya akan pantau, saya nak promosi sikit. Dan insya-Allah kita harap kawan-kawan yang ada sekitar Batuas, di sekitar Batuas yang ni, dan saya harap juga kepada kawan-kawan yang lain yang duduk di luar pada tempat saya ni, supaya boleh create program-program yang lagu ni untuk memudahkan masyarakat akses mendaftar. Tak kira lah duduk di kaunter-kaunter ke, buka kaunter SPR ni, kita panggil SPR buka kaunter. Yang mewakili SPR boleh buka kaunter dan memudahkan masyarakat mendaftar. Tak kira lah kita buat program syura, kita kacau bunga syura. Betul tak? Orang ramai keluarga, ramai berimpun. Betul tak? Dalam program tu kita war-war sekali. Okey, lagi seminggu kita nak buat kacau bunga syura. Dalam masa yang sama kita nak buat daftar mengundi. Yang tu kita nak buat dalam program, dalam karya kita, dalam kampung kita, dalam tempat-tempat kita, komuniti kita. Yang ni yang perlu kita buat. That's why jangan kita harap kepada kerajaan saja, harap kepada kerajaan saya mempromosi kita yang di benda ni move on, untuk kita pastikan sahabat-sahabat kita, dan juga kita pastikan anak-anak muda yang masih belum berdaftar ni mendaftar mengundi. Yang ni yang kita nak pastikan, insya-Allah. Sahabat-sahabat ini rahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Dalam PRU15 ni saya ingat lebih mencabar apabila dalam PRU15 ni bila kerajaan gagal 22 bulan yang bertelingkah antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan saudara abang non kita daripada Port Dickson yang berebut jawatan PM, menyebabkan hari ni kucah kacih negara, dan menyebabkan hari ni tunggang langgang negara, dan hari ni negara tu diambil alih oleh Tan Sri Mudi Yassin hingga wujudnya Perikatan Nasional. Dan insya-Allah tuan-tuan, depa tengok dah suasana kelang kabut ni semua, dan mereka dah belajar banyak perkara dalam senario yang berlaku dalam negara. Jadi hari ni apa yang perlu kita buat? Kita pun kena belajar banyak perkara juga dalam PRU14 yang lepas. Sebab dengan penipuan, dengan fitnah, dengan 1MDB-nya, dengan GST-nya, dengan macam-macam, dengan harga minyaknya, dengan PTPTN-nya, dengan macam-macam, kita nak sebut pun tak nak karang, berlambak nak karang. Jadi hari ni kita tengok benda-benda ni menjadi
satu pelajaran kepada kita untuk kita sama-sama bawa balik. Kita kena revise, kita tengok balik, tengok apa yang perlu kita buat dalam PRU15 ni. Kita guna benda-benda ni sebab pendekatan depa dalam DAP Chauvinist Komunis ni, depa akan guna dalam PRU15 ni dengan macam-macam strategi untuk mengelirukan masyarakat, mengelirukan rakyat Malaysia. Tak kira di dalam kalangan bangsa Cina ke, bangsa India ke, bangsa Melayu ke, depa akan confuse kan. Depa akan pastikan benda ni dikelang kabut supaya dia duduk di bumi siapa, dia duduk macam mana, dia duduk suasana yang dia duduk macam mana. Ridwanti macam Farid Ravi seorang India yang India yang berlahir di Malaysia. Macam mana dia Farid Ravi, dia tahu kedudukan dia. Macam Bro Kamarudin IPC sebut benda-benda ni. Tapi dalam masa yang sama, apa yang berlaku? Depa yang melaksanakan benda-benda curi, pencuri, penyangak, rasuah, depa ni buat. Depa ni yang pelaksana. Jadi kita harapkan kepada SKMM, kita harapkan kepada kerajaan Malaysia di bawah Tan Sri Mudi Yassin, dalam SKMM, dalam media-media maya, media arus perdana, dan juga perkara-perkara penting, dalam benda-benda penting dalam SKMM, dalam MC, dalam agensi-agensi yang penting di dalam media maya ataupun arus media perdana yang kerajaan conquer ni, kita kena pastikan bangsa-bangsa Chauvinis dan pro kepada DAP celaka ni jangan ada. Kalau ada, tukang dia pergi jaga bahagian tayar, jaga tayar kereta, cuci bahagian cuci jamban. Pastikan jangan dia portfolio penting jangan bagi kepada bangsa-bangsa Chauvinis. Walaupun dia berbangsa Melayu tetapi dia menjadi tali barut kepada DAP, kita jangan bagi dia pegang. Yang ni yang penting. That's why kita dapat maklumat banyak. Ni hantar selit sikit kawan-kawan kita yang kerja di pejabat-pejabat awam ni, duk bagi maklumat. Depa tak berani nak sebut, kita sebutlah. Kan kita sebut. Macam PDRM lah, bila banyak anak-anak muda yang baru ni masuk polis dalam masa yang sama, bila jumpa pendatang haram, tahan pendatang haram, kau tim tepi tengah jalan. Pendatang haram nak ada lesen apa? Lesen pun tak ada. Nak kena keluar kerja nu, pergi buat kerja kontrak, tak ada lesen. Jadi kau tim tengah jalan, member kata ni, tengok sikit ni dalam live. Kita kena abang. Sebab apa? Yang ni integriti polis. Yang kita nampak polis ni, jangan sampai satu hari orang panggil polis anjing. Alah ini polis lah, bagi duit sudah habis. Kita tak mahu lagu tu. Kita nak polis ni, kewibawaan polis ni dijaga, diangkat. Sebab kita nak maruah polis ni ada maruah. Kita tak mahu maruah polis dicemar dengan duit, dengan rasuah, dengan puak-puak Chauvinis ni. Kopi duit, alah kawan lah, lu makan, saya pun makan, saya pun kerja lah, alah cincai lah, ini wah cakap telefon saya, cincai lah. Nampak? Kita punya lah. That's why kita nak bagi kat peringatan kepada abang polis kita. Tolong abang-abang, tolong jangan rasuah. Rasuah ni sangat-sangat bahaya. That's why menyebabkan orang hilang integriti. Kita minta kedarah duit rasuah pun tak pergi ke mana. Hampa duk buat kerja rasuah. Orang-orang di atas tu macam Datuk Ayub Khan, Datuk Ayub Khan apa semua duk buat kerja sungguh-sungguh. Yang di bawah ni di grassroots ada sekong dua. Yang rasuah ni kita panggil sekong sebab macam binatang. Ni macam ni, duk sekong dua ni duk minta kedarah rasuah. Tak kira integriti mana kita jaga. Bila rosyok benda ni, orang akan pandang buruk pada semua. Yang majoritinya bekerja di dalam PDRM ni Melayu. Dia akan burukkan semua. Jadi hari ni kita nak jaga. Dalam masa yang sama kita nak jaga. Kita nak cari halal dan thayyibah. Halal lagi bersih, lagi suci. Duit tu memang berkat untuk kita hidup. InsyaAllah tuan-tuan. Tak rugi, sekupang pun tak rugi tuan-tuan. Semua orang nak mati. Dunia ni bukan untuk tempat tinggal. Tempat kita tinggal dah. Dunia ni tempat kita tinggalkan dunia ni. Sebab apa? Kita nak balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumul Mahsyar, kekal abadi. Dunia ni untuk tempat kita tinggalkan, bukan tempat untuk kita tinggal di sini dah. Kita tak tinggal di sini. Jangan kita samakan diri kita dengan DAP. DAP depa celaka ni, depa nak hidup sampai mampus, depa tak mampus, depa nak hidup sampai selama-lamanya. Jadi kita nak duduk di Malaysia ni, duduk di muka bumi yang tercinta Malaysia, muka bumi Allah. Kita nak tinggal saja
tinggal sementara saja, sebab tempat tinggal kita yang kekal abadi di Yaumul Mahsyar. Duduk ni, di akhirat tu kekal abadi. Jadi hari ni kita nak bagi peringatan tazkirah duha sebelum sampai solat Jumaat. Kita promosi sedikit untuk kita sama sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa terdekat, dalam PRU yang kita tak tahu bila-bila masa. Hari ni kita kena duduk dalam keadaan bersedia. Kita duduk dalam keadaan kita membuka langkah. Faham tak? Kita duduk dalam buka langkah siap-siap. Mai buah kita bagi buah siku, bagi ke buah apa kita dah. Jadi dalam keadaan kita bersedia. Hari ni dalam keadaan tak bersedia, semua tak bersedia. Bayangkanlah kalau 4 juta lebih majoriti dah Melayu Islam tak mendaftar sebagai pengundi. Lepas tu kita nak sembang apa dalam Facebook ni? Anak-anak muda semua. Kita kena ada tunjuk kita punya izah, kita punya maruah kita untuk kita pastikan dalam PRU 15 ni kita ajak bangsa-bangsa komunis ni untuk kita pastikan depa ni tidak akan berdepan lagi dengan apa ni PRU yang penipu ni. Sebab depa bawa suasana tu depa bawa. That's why hari ni alhamdulillah sahabat-sahabat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Betul tuan-tuan. Sahabat kita ni RBA ni Red Bin Babi. Red Bin Babi. Saya insya-Allah kita akan isu babi kamu selamat kita akan dalam proses kita tengok. InsyaAllah dalam seminggu 2 lagi kita ada satu program. Kita akan maklum kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan insyaAllah Mamu Parpu dan juga Tok Singa, kita akan 3 mamu ni kami akan buat satu program. Kita tengok apa yang kita boleh, angle mana yang kita akan masuk insyaAllah. Kita selit sikit pasal DAP babi ni. InsyaAllah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Okey sahabat, yang nak beritahu, saya dah beritahu tadi dah. Mungkin sahabat-sahabat yang baru tengok live ni, kita nak bagi peringatan kepada semua yang mana aktivis masyarakat dalam kampung, pengurusi persatuan penduduk ke pengurusi apa-apa lah, rukun tetangga ke apa, kita buat program di tempat kita. Kita buat kacau bubuk syura, kita buat ceramah pendek kecil-kecil kelompok dan sebagainya dalam kawasan kita, dalam komuniti kita. Kita sediakan satu kaunter pendaftar mengundi, yang mana hari ini memudahkan masyarakat turun daripada rumah, keluar ke taman, keluar ke surat, ada kaunter, main daftar, bawa IC daftar je. Jadi hari ini memudahkan masyarakat. Sebab kita nampak tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, yang duduk ada yang hari ni semua, kita duduk tunggu saja. Kita kena tunggulah keadaan bersedia. Sebab apa hari ni DAP ni, saya ingat tuan-tuan, hari ni dia punya persediaan untuk menghadapi PRU 15 dia berkali ganda daripada PRU 14. Sebab apa? Depa tahu dah cara macam mana depa nak ambil balik. Depa bagi fitnah tu sampai Datuk Seri Najib dan juga Barisan Nasional tumbang. Kita bagi, dan depa dapat kuasai negara dengan Tan Sri Mudi, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Abang Non, kita bersama-sama dengan DAP, Chinese Komunis, lepas tu parti parti Tali Barut, PAN, PIN-PUN dan sebagainya, depa bersama-sama. Jadi hari ni benda-benda tu kita tengok dah dan menjadi sejarah. 1 tahun 23 bulan, 1 tahun 2 tahun lebih 2 tahun 2 bulan, depa memerintah dalam keadaan kucah kacir. Hari ni depa akan buat preparation untuk depa berdepan dalam PRU 15 ni dengan penuh strategi dan juga formula yang hebat. Yang hebat tuan-tuan. Kalau hari ni kita duk nganga lagi, kita duk seronok, seronok apa, bangsa Chinese ni depa tak akan lepas. Depa akan move on untuk pastikan kerajaan yang ada ni akan tumbang dalam PRU 15. Depa dah kuasai. Dan kita hari ni dengan perpaduan Muafakat Nasional, Perikatan Nasional, PN dan sebagainya, macam-macam kita duduk ni, kita tengok, kita bersatulah, insya-Allah bersatu, kita teguh, bercerai kita roboh. Dalam masa kita bersatu ni, kalau ada isu-isu yang melibatkan pemimpin yang decide nak buat keputusan, tak payahlah. Dan grassroots ni dia buat pandai-pandai, tak? Contohnya macam PAS tak bertanding, kita nak buat pandai-pandai, tak payah. Tok Guru Presiden, Tok Guru Haji Hadi Presiden PAS yang buat keputusan, ahli PAS, pemimpin PAS tak perlu bertanding di Sabah, mengelakkan daripada berlakunya 3 penjuru dan sebagainya. Yang ni the best. That's why politik Tok Guru Haji Hadi, Tok Guru Presiden, dia membawa politik matang sejahtera. Dia bawa kepada kita supaya kita lebih mengenali politik macam mana. Suasana politik, platform kita sebagai Parti Islam Malaysia, platform Parti Bersatu, platform di UMNO Barisan Nasional, platform ni semua masing-masing ada agenda yang nak bawa perpaduan, nak bawa kebaikan untuk rakyat. Jadi hari ni masing-masing bawa. That's why Tok Guru dah bagi dah satu slogan, politik matang dan sejahtera. Politik matang macam mana?
Bijak lah, nak kena guna otak. Nak kena guna otak. Siapa yang ni buat kerja, macam mana congak, tengok macam mana ni boleh. Yang ni strategi yang sepatutnya kita bukan bodong. Mai masuk piah, tak apalah kita lawan ni, apa pun kita lawan lah. Hilang orang pertaruhan pun tak apa. Macam apa ni, lawan ni Slim baru ni. Walaupun kalah baru ni, boboiboy Mukris kata apa? Kami walaupun kalah kami rasa bangga sebab tak hilang wang pertaruhan. Apa dah yang mangkuk. Yang ni semua calon-calon konon nak jadi Perdana Menteri, nak ganti bapak dia mah. Jadi insya-Allah orang yang tak berkaliber dalam lagu ni macam Mukris, macam Capi Bedal ni semua, macam Abang Non production ni semua kita letak dalam parit lah. Kita tak dalam parit. Nampak kewibawaan ni pun tak nampak seorang pemimpin yang hebat. Dia nak bagi rosak negara. Dia nak yang bersama-sama dengan chauvinis dengan macam-macam modulnya. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni kalau kata dalam PRU 15 ni mereka akan wujudkan bukan macam Red Bin Army ni, bukan satu lah. Saya ingat seorang boleh ada 500 akaun. Itu dia wujudkan sekolah demokrasi. DAP wujudkan sekolah demokrasi. Nak tunjuk kata demokrasi yang cara mereka, modul mereka. Ini demokrasi yang mereka bawa. Yang ni yang kita nak pastikan. Modul dan juga Penang Institute nak tunjuk kajian-kajian yang mereka nak buat. Apa yang kajian mereka buat? Apa yang berdasarkan? Apa kajian yang mereka buat? Kalau Ronnie Liu, Tony Poa, Elizabeth Wong ni, geng-geng yang yang bawa pemikiran sosialis komunis ni dengan aliran pemikiran Christianity ni, macam mana dia jiwa dakwah yang mereka nak bawa ni, Hanayu dengan buku-buku Hanayu macam-macam. Benda-benda tu kita kena rangkum dalam suasana politik hari ni. Kita jangan duk kalit dah. Sebab hari ni kita duk kalit. Nampak macam kita duk kalit. Sebab kita rasa macam kita duk tak apa lagi. Dah. Bukan masa tak apa lah. Masa hari ni kita kena move on untuk buat kerja. That's why bila hari ni kita kalit, kita dah nampak perpaduan. Kita nampak dah orang mula sedar bahawasanya satu-satu benda kita boleh bongkar. Contohnya kita bongkar isu Musang King di Pahang, di Raup dan sebagainya. Ini isu-isu yang Allah Ta'ala beri kekuatan kepada individu-individu yang mempunyai kuasa di tangan untuk mengeluarkan bukti-bukti. Keluar tonjol diri untuk mendedahkan isu-isu sebenar yang tak sepatutnya bangsa-bangsa chauvinis komunis yang hari ni bertapak di Malaysia ni nak conquer tanah-tanah reserve kerajaan Pahang, 360,000 ekar. Jadi hari ni kita benda-benda ni orang Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Isu contohnya macam berlaku di Pulau Pinang, lebih 3 parlimen yang berlaku, yang mana 3 parlimen ini parlimen Melayu Islam, majoriti Melayu, dan 3 parlimen ini adalah tempat penternakan babi di Pulau Pinang. Babi terbesar di Pulau Pinang. Di balik pulau, di Nibong Tebal dan juga di Tasik Gelugong. Parlimen Tasik Gelugong, Parlimen Nibong Tebal dan Parlimen Balik Pulau. Hari ni insya-Allah kita minta kepada pemimpin yang ada. Pemimpin yang ada, Tan Sri Muri Yassin kena tengok, pengurusi Barisan Nasional Pulau Pinang, pengurusi Barisan Nasional negeri-negeri, pemimpin parti-parti yang akan letak calon. Pastikan letak calon yang berwibawa, calon yang boleh membawa suara rakyat. Kalau bau taik babi di Waldo, di Nibong Tebal, setiap kali kita lalu utara selatan sampai ke Nibong Tebal, kita akan bau babi. Kita pergi tengok bola, duduk di Batu Kawan, duduk dalam stadium Batu Kawan, duduk berbau, angin berbaik, babi tu berbau. Sampai tahap tu di Kampung Selamat, orang dah mangli duduk di dalam masjid, bau taik babi. Orang duduk dalam sekolah, budak-budak duduk dalam sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama, mai berlombok dalam Tasik Gelugong, duduk dalam sekolah, bau taik babi. Cuba bayangkan 40 tahun kawan-kawan kita, rakyat menderita kerana pemimpin yang kita tak nak letak kata pemimpin ni rasuah ke, pemimpin ni dia pentingkan poket sendiri ke, wallahu alam. Tetapi pemimpin ni tak bertanggungjawab, yang mana pemimpin tak boleh menyelesaikan masalah. Sepatutnya masalah tu boleh selesai sebab parlimen dalam dia. Perkara tu duduk dalam parlimen dia 40 tahun, takkan tak boleh selesai. Dia perkara yang masalah dia macam ni. Kalau kata depa ni ikut undang-undang, kita tak boleh buat apa, tak apalah. Depa ikut undang-undang, kita sedia dah daripada ikut undang-undang, kita tak boleh nak buat apa dah. Tetapi hari ni puak-puak chauvinis ni, depa tak ikut undang-undang. Depa alirkan najis babi terus ke sungai. Di Waldo, depa alir terus ke sungai. Tengok sungai dia macam bau babi. Berapa puluh kali babi nak sebut? Berapa puluh kali babi nak sebut? Bangsa-bangsa chauvinis, depa tak peduli sebab apa? Sebab
tindakan rasuah yang mereka boleh rasuah. Tak kira, wallahu alam. Kita nak PDRM siasat, kita nak SPRM siasat, kita nak pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin adun dan parlimen untuk bawa benda ni ke tengah untuk memastikan bangsa-bangsa Chauvinis yang mana pengusaha-pengusaha babi yang berdaftar, yang mempunyai lesen sebanyak 161 pengusaha babi yang berlesen di Pulau Pinang ini diadili. Bukan kita biang. Rakyat menderita duduk di bawah pemerintahan orang Melayu dalam parlimen Melayu, 3 adun Melayu, Teluk Air Tawar, Bantang Berangan dan juga Sungai Dua. Dalam parlimen Melayu, hari-hari kita bau babi, tuan-tuan. Bau babi. Allahu Akbar. Tuan-tuan mai tengok boleh nampak. That's why kita nak kait dengan benda ni supaya rakyat dah mula sedar. Dan mula sedar, pemimpin-pemimpin dah mula bangkit, bercakap dan bersuara. Duduk di masjid-masjid, khutbah Jumaat, khutbah Jumaat di masjid-masjid, bangkit bercakap pasal isu alam sekitar, pencemaran kait dengan ayat Quran, kait dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok tangan-tangan mana yang merosakkan muka bumi Allah. Kita kait dalam ni. Yang ni yang dibawa, yang sepatut kita kena bawa. Ustaz-ustaz, tok-tok guru kena bawa dalam karya-karya masing-masing supaya kesedaran ni bangkit, supaya rakyat boleh menilai kepimpinan-pimpinan yang mana boleh memimpin, tak boleh memimpin dalam negara kita. Yang ni sepatutnya kita bawa. That's why hari ni isu-isu orang dia ada kekuatan dah. Allah Ta'ala bagi kekuatan dah kepada individu-individu ni bangkit bercakap, yang mempunyai kuasa bangkit bercakap pasal isu Musang King di Raub Pahang. Di Pahang saja tanah bukan Raub saja, di Pahang seluruh Cameron Highlands banyak lagi tempat, 360,000 ekar, berapa puluh bukit depa gagau. Depa buat mula tanaman kontan, buah pisang, ubi kayu. Inilah bangsa Chauvinis yang kita nak beritahu, kata jangan kita bagi muka. That's why hari ni dalam PR, dalam Barisan Nasional, selama 60 tahun dah, kita merdeka 63 tahun dah, kita banyak berlembut dengan bangsa Chauvinis komunis DAP ni. Kita terlalu banyak berlembut. Dan hari ni tuan-tuan, sahabat-sahabat ni rahmati oleh Allah Subhanahu Taala, sudahlah kita berlembut dengan puak-puak komunis ni. Hari ni dah ada puak-puak komunis dan ada juga tali barut daripada bangsa-bangsa Melayu yang bawa aliran pemikiran liberal, membawa aliran pemikiran florism agama, menyamaratakan agama adalah semuanya sama. Yang ni dah ramai dalam masyarakat. Jangan sampai satu hari nanti anak-anak kita tidak boleh menilai yang mana satu Islam yang tulen atau Islam yang membawa fahaman liberal. Bawa fahaman liberal, kehidupan kita pisahkan kehidupan kita dengan akhirat. Pergi kerja, aku cari makan, aku dapat duit. Bukan kerja tu main rezeki dari Allah Ta'ala bagi. Yang ni pemikiran-pemikiran liberal yang hari ni dah banyak menyelinap masuk dalam benak hati masyarakat, yang dia benci kepada sejarah, dia benci kepada pemimpin-pemimpin yang mempertahankan negara. Kita sebut nama Mat Kilau, kita sebut nama Tok Janggut. Oh, marah. Sebut nama Tok Janggut ni kena sebut nama jin. Dia punya marah. Pasal apa? Dia punya memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Dia kata tak, yang ni kita masyarakat majmuk tak. Kita nak cerita pasal bangsa, nak cerita pasal ketuanan Melayu. Pemilik kepada bumi Melayu ni. Dan orang-orang ni pejuang, kita tak dihilangkan sejarah mereka. Walaupun sejarah saya sebelum ini dihilangkan, dihapuskan oleh British, Portugis dan Belanda. Hari ni insya-Allah sejarah yang ada ni kita gemburkan semula supaya bagi kesedaran kepada anak-anak muda. Siapa yang memperjuangkan negara ini? Siapa yang bawa kemerdekaan? Bukan puak-puak Chauvinis ni. Puak-puak Chauvinis ini dia adalah pendatang yang bekerja dengan British, yang beratus tahun kita dijajah, 434 tahun. Siapa yang memperjuangkan kemerdekaan? Siapa yang memperjuangkan untuk halau penjajah daripada Portugis, Belanda, British, Jepun? Siapa yang lawan daripada bermulanya Kedah Tua, bermulanya empire, pelabuhan terbesar di Asia Tenggara, di Melaka? Sejarah-sejarah Prameswara dan sebagainya. Yang ini sepatutnya digemburkan semula untuk menjadi manfaat kepada umat Islam, menjadi manfaat kepada bangsa anak-anak muda, tak kira apa bangsa, supaya mereka sangat-sangat menghargai pejuang-pejuang yang syahid di muka bumi Malaysia, yang mempertahankan negara. Dan hari ini insya-Allah sangat kita kagum. Sebab apa? Negara Malaysia lah, negara tanah Melayu kita ni lah yang satu-satunya negara yang ditawan, yang dijajah oleh British, yang dia tak berjaya tukar agama. Dia tak berjaya tukar agama. Kita kekal dengan bangsa Melayu dan mengekalkan perlembagaan, mengekalkan artikel 3 dalam perlembagaan Malaysia, mengekalkan Islam sebagai agama bagi negara. Negara lain semua dia kucah kacir, dia ronyeh sampai habis. Dia ronyeh sultan, dia lempak habis semua, macam Indonesia, macam Filipin, Kemboja, semua dia ronyeh habis. Tapi di Malaysia dia tak ada buat apa. Dia tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak pelihara kita yang masih ada,
lagi suasana yang kita memperjuangkan. InsyaAllah tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, masa nak sangat-sangat mencuburi kita, dan insyaAllah saya akan hadir ke Masjid Abdul Kadir. Saat lagi kita akan bantu sahabat kita SPR untuk buka kaunter pendaftaran untuk kita mendaftar mengundi kepada sahabat-sahabat yang masih belum mendaftar. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kawan-kawan yang komen, yang bagi salam, Waalaikumsalam, yang komen, doakanlah perjuangan sahabat-sahabat aktivis macam saya dan sahabat-sahabat yang lain untuk kita terus istiqamah buat kerja untuk berdepan dalam PRU15. Kita berdepan dengan semua musuh-musuh yang berdepan. InsyaAllah kita tidak akan lari dan kita akan berdepan, insyaAllah. Sebab ini negara kita, kita sayangkan negara. Kita akan tinggal negara ini kepada anak-anak cucu kita dalam keadaan suasana dia menjaga semua akhlak. Semua orang menjaga masing-masing, menjaga akhlak dan masing-masing. That's why kita akan mengekalkan suasana agama ni dengan harmoninya, dengan elok. Bukan kita nak kekal agama ni, kalau nak kekal kita menyuburkan Syiah, kita menyuburkan liberal dan sebagainya. Yang ni mendatangkan masalah kepada generation yang akan datang, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa nak komen? Saya tak baca banyak sebab saya tak dan nak baca politik. Kalau ada Arif bin Ami tak apalah, hamba jawab lah. Kita tak payah jawab. Sebab geng-geng setan gondol yang duk ada lah ni memang boleh buat apa kan. InsyaAllah tuan-tuan, sahabat-sahabat ni rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita nampak suasana yang duk ada dah ni tuan-tuan. Kita nampak suasana macam mana. Tidak. Puak-puak di AP ni memang puak-puak di AP memang betul. Macam betul. DAP ni memang puak-puak komunis ni memang puak-puak rasuah. Puak-puak rasuah. Macam muka Anwar Ibrahim, muka Tun Dr. Mahathir. Betul muka rasuah. Kalau kita Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim tak kata lah kekayaan luar biasa kepada anak-anak Tun Dr. Mahathir. Betul tak? Yang Tun Dr. Mahathir pun kata juga bangsa komunis ni semua. Jadi hari ni kita nampak suasana ni, kita kena bagi depa ni belaga. Tiga ekor parti ni kita bagi belaga. Parti Pejuang, Parti Puang, Parti Mata Lebam, Parti Al-Juburi. Al-Juburi pun bukan saya sebut. Pagi Jumaat ni saya nak beritahu tuan-tuan, saya tak sebut Parti Al-Juburi. Al-Juburi saya pinjam perkataan Mat Sabun. Mat Sabun selalu dia bagi Anwar Ibrahim, dia tanya Anwar Ibrahim Al-Juburi. Pernah tanya Anwar Ibrahim pasal apa? Tanya Mat Sabun pasal apa, dia panggil Anwar Ibrahim Al-Juburi. Yang tuduh Anwar Ibrahim pada bungkuk ni, Tun Dr. Mahathir yang dia bawa tilam kata sokong dermawan semua, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia yang tuduh 1998. Yang ni yang bermulanya reformasi ni, bermula yang perkataan reformasi selepas pemecatan Anwar Ibrahim daripada politik UMNO Barisan Nasional, timbalan presiden dan juga timbalan Perdana Menteri Malaysia. Itulah bermulanya titik tolak daripada berlakunya reformasi. Hari ni insya-Allah tuan-tuan, hari ni kita akan sembang benda tu di lain masa, insya-Allah. Lain masa hari ni kita nak promosi pada semua sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Kita sediakan platform, kita sediakan kaunter daftar mengundi dalam Batu ni. Kita Batu, sahabat-sahabat kita ada yang duduk di Kuala Lumpur semua. Kita nak share saja. Kita yang ada di kaunter di dalam Parlimen Bagan, dan juga ada 7 buah masjid. Saya ulang masjid yang telah kita susun: Masjid Abdul Kadir, Masjid Telaga Air, Masjid Bagan Dalam, Masjid Bagan Jermal, Masjid Kubang Buaya, Masjid Sungai Puyu dan juga Masjid Mak Mandin. Kita ada dalam Parlimen Bagan, kita ada 7 buah masjid. Kita ada 7 karya. InsyaAllah sahabat-sahabat ini dirahmati oleh Allah SWT, hadir ke masjid tuan-tuan. Pukul 12 kita dah buka kaunter. Kaunter kita bermula jam 12 tengah hari. Kita tutup kaunter kita selepas solat Jumaat pun. Kita buka lagi sampai pukul 3. Siapa-siapa yang masih belum berdaftar, tolong hadir ke tempat-tempat ni. Dan insyaAllah saya cerita ni, mungkin sahabat-sahabat yang ada di luar tu mungkin tak kenal-mengena, tetapi idea kepada kawan-kawan yang ada di luar, tolong ambil idea ni, tolong buat. Dalam program-program apa tuan-tuan nak buat pun, gotong royong kita buka kaunter untuk daftar mengundi. Kita memudahkan masyarakat hadir untuk mendaftar mengundi. Dan daftar undi, satu undi sangat penting untuk kita nyah bangsa DAP resis yang paling celaka di Malaysia. InsyaAllah tuan-tuan, satu undi kita akan dilihat, akan dinilai tuan-tuan. InsyaAllah sangat penting. Dan insyaAllah kita harap semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, moga-moga kita ni dirahmati, dikasihi Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita akan dapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita nak buat preparation, persediaan untuk kita hadir untuk bersolat Jumaat pada hari ini. InsyaAllah moga-moga kita mendengar khutbah Jumaat
yang akan disampaikan pada hari ini menjadikan manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa menjadi takwa pakaian hidup kita. Takwa menjadi. Sebab itu setiap kali hari Jumaat hati akan berpesan, ittaqullah husikum wa iya ya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Hari ini jadikan takwa itu pakaian hidup kita. Dan insya-Allah saat lagi kita akan hadir ke masjid. Dan insya-Allah siapa yang duduk luar daripada Pulau Pinang, luar daripada yang saya cakap ni, kawasan yang saya kata ni, Batus, insya-Allah tuan-tuan boleh apply benda ni dalam tempat tuan-tuan untuk kita buat, memudahkan masyarakat, memudahkan kaum ibu kita, anak-anak dara kita mendaftar mengundi. Kita buka kaunter dan SPR menyediakan perkhidmatan. Kita boleh call mereka dan mereka sediakan kaunter-kaunter yang bergerak boleh hadir ke tempat tuan-tuan untuk kita memudahkan masyarakat. Jadi tak? InsyaAllah tuan-tuan. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum yang menonton, yang share parti, yang share dan yang menonton pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.